Ya, adakah Bentong bergolak? Ini merupakan mungkin kali pertama ada satu kontroversi berkenaan dengan DAP yang sering kali agak stabil daripada segi penempatan calon dan pembahagian kerusi. Jadi berita hari ini agak mengejutkan. Perlu kita ingat, Bentong adalah salah satu kerusi yang agak signifikan pada PRU14 kalau kita boleh pergi ke touchscreen Astro Awani di sini untuk kita lihat sedikit dengan data. 2018 PRU14 dua kerusi yang signifikan iaitu Bentong dan juga Segamat menyaksikan tumbangnya dua presiden parti komponen utama pada ketika itu. Tan Sri Liau Tiong Lai, bekas presiden MCA pada ketika itu, tewas di Bentong, dan juga Datuk Seri S. Subramaniam, Presiden MIC. Kalau kita lihat corak di Bentong ini, untuk kita lihat kontroversi terbaru ini bagaimana ia mungkin akan mempengaruhi sentimen pengundi di Bentong. Mari kita lihat sejarah keputusan untuk 3 PRU yang lepas. Bermula daripada PRU 12, kemudian PRU 13 dan PRU yang lalu. Kalau kita lihat PRU 12, ia masih lagi dimenangi pada ketika itu oleh Tan Sri Liau Tiong Lai, Presiden MCA. Pada ketika itu, Presiden MCA sekarang ini adalah bekas Presiden MCA. Majoritinya agak stabil dan agak kukuh. 12,549 dimenangi oleh Tiong Lai. Kemudian kita saksikan tren menurun pada PRU 13 apabila ia dapat dikekalkan oleh Tiong Lai, tapi majoritinya jatuh mendadak kepada 379 sahaja. Ada gelombang kita lihat di sini. Dan gelombang itu direalisasikan sepenuhnya pada PRU 14 apabila akhirnya Tiong Lai tewas di kerusi ini dengan DAP. Majoriti yang dimenangi oleh Wong Tak pada ketika itu 2032. Mungkin daripada data ini kita boleh baca bahawa sentimen pengundi terhadap Barisan Nasional pada ketika itu sekurang-kurangnya sudah pun deteriorate, sudah kurang daripada majoriti yang sangat sihat pada PRU 12 turun dengan signifikan pada PRU 13 kemudian kalah pada PRU 14. PRU kali ini tak dapat kita jangka kerana pada ketika ini di Bentong kali pertama kita lihat ada sedikit pertelingkahan dalaman dalam DAP. Yang kita tahu, YB Rara sudah pun disahkan akan bertanding, Wong Tak penyandang sahkan diri beliau akan bertanding atas tiket bebas dan calon-calon lain kita tidak tahu. Kita sering bercakap berkenaan dengan pecah undi apabila kita bercakap berkenaan dengan UMNO, Perikatan Nasional Bersatu dan juga GTA Pejuang. Tapi adakah di Bentong ini juga kita akan saksikan perpecahan undi? Kerana penyokong Wong Tak berdasarkan keputusan baru-baru ini agak sihat. Adakah ini akan memecahkan mereka dalam memecahkan pengundi dan penyokong Pakatan Harapan di kerusi P89? Sedikit yang kita boleh kongsikan data setakat PRU 14. Kalau kita lihat komposisi kaum, majoriti di Bentong adalah kaum Melayu. Tapi tidak begitu banyak sebenarnya beza dia, hanya 47%. Dan sini sebenarnya ada sedikit terkilaf di sini. Kaum Cina 42% dan India 9% berdasarkan pengamatan saya. Jadi Melayu dan Cina make up hampir kesemua pengundi. Seterusnya 9% adalah India dan 3% adalah kaum lain-lain. Menarik untuk kita lihat bagaimana perkembangan ini akan terus berkembang selepas ini di Parlimen Bentong. Ia adalah satu-satunya kerusi setakat ini yang menyaksikan pertelingkahan yang agak signifikan dan mungkin konflik dalam DAP. Apapun pengundi yang akan menentukan.